Siapa yang tak ada buku boleh ambil di, ada lagi tak sana belakang ada Ustaz, disediakan pihak masjid. Yang tu ambil dan kembalikanlah. Hak sebelum ni ambil terus. Ya. Kita sampai pada hadis 32. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, tuan-tuan ikut. Al-hadithu al-thani wal-thalathun an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinanin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Ad-Daraqutni wa ghairuhuma musnadan. Okey, yang bawah tu dia bukan hadis lah. Hadis dia dua kataan tu je. Tuan-tuan, la darara wa la dirar. Dua ya. Dua kataan je ataupun empat lah. La darara wa la dirar. Nabi sebut. Tapi dia mempunyai makna yang sangat-sangat luas dalam kehidupan seorang muslim. Terjemahannya dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kemudaratan dan tak boleh berbuat kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ad-Daraqutni dan orang lain selain keduanya dengan musnad, iaitu hadis yang berhubung sanadnya dan tiada dibuang seorang jua pun daripadanya. Dan diriwayatkan pula oleh Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dengan mursal, iaitu hadis yang gugur dari sanadnya seorang sahabat dari Amr bin Yahya dari bapaknya, kemudian digugurkan Abi Sa'id. Hadis ini ada baginya beberapa jalan ataupun riwayat yang setengahnya menguatkan yang lain. Dia. Ni dia nak bahas bab mustalah ni, yang bawah ni. Saya baca balik, kita hurai satu-satu, tuan. Saya baca balik terjemahan dia supaya tuan-tuan boleh hurai nanti hadis ni, insya-Allah. Dari Abi Sa'id. Nama sahabat ni, nama betul dia Sa'ad bin Malik. Tapi kalau sebut Sa'ad bin Malik, ramai yang orang tak tahu. Kalau sebut Abu Sa'id Al-Khudri, orang kenal, orang boleh cam. Oh, sahabat tu awak tak abang. Jadi sahabat ni dia masyhur dengan kunyah dia. Sahabat ni masyhur dengan kunyah dia, iaitu Abu Sa'id. Tambah sikit nisbah di belakang Al-Khudri. Kunyah dia Abu Sa'id, nisbah dia Al-Khudri. Nama keturunan dia. Nama keturunan dia. Apa nama dia? Nama dia Sa'ad, ayahnya Malik, tok wannya Sinan. Dia dan ayahnya Islam. Dia dan ayahnya sahabat. Ayah dia seorang sahabat yang hebat, Malik bin Sinan, syahid dalam perang Uhud. Dan dia Abu Sa'id ni daripada kecil dilatih oleh ayah dia untuk bersama dengan perjuangan Islam. Dibawa oleh ayah dia ke medan perang ketika berusia 13 tahun. Tetapi ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab kecil sangat. Nabi kata kecil sangat. Semangat nak masuk perang, bagus. Entah no. Mak ayah dulu. Mak ayah dulu heret anak. Bukan heret, maksudnya bimbing dan tasjih. Bagi semangat anak-anak masuk perang. Ini ibu dan ayah yang terdiri di kalangan para sahabat. Kemudian
radhiyallahu anhuma. Sebab ada orang, dua-dua Islam, no? Dalam ni dia tulis radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, tidak ada kemudaratan dan tidak boleh berbuat kemudaratan. Hak ni antara prinsip perundangan Islam yang besar. Prinsip perundangan Islam yang sangat besar, ataupun salah satu daripada qawaid fiqhiyah. Saya tak tahu nak urai ke tak kat tuan-tuan ni. Tuan-tuan pernah dengar tak? Tu dulu. Tuan-tuan pernah dengar ada qawaid fiqhiyah? Pernah dengar ada qawaid fiqhiyah? No? Usul fiqh. Usul fiqh pernah dengar kan? Usul fiqh kita pernah dengar. Yang ni qawaid fiqhiyah. Cukup intro dekat tu cukup. Qawaid fiqhiyah ni dia banyak prinsip-prinsip dalam qawaid fiqhiyah, antaranya al-yaqin la yuzalu bisyak, antaranya al-adatu muhakkamah, antaranya al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, antaranya la darara wa la dirar. Dah, tuan-tuan dengar yang tu cukup, no? Yang tu antara prinsip perundangan Islam. Ulama yang buat. Dasarkan apa? Berdasarkan hadis-hadis. Dia perhimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fiqh-fiqh Islam yang ada persamaan daripada sudut tertentu, maka dibentuk daripada persamaan itu kaedah. Itu dia. Kan? Cukup. Antara kaedahnya ni hadis ni. La darara wala dirar. Ataupun kaedah lain ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Mengaji ni macam ni lah tuan-tuan. Saya pun daripada dulu bila mengaji tu hari-hari ada persoalan, lagi tekanan. Daripada sekolah menengah. Sebab dia tak habis, dia lagi tak habis hak asas tu, dia bekit daripada sekolah menengah sampai masuk universiti pun tiap hari kita mengaji dia bekit. Jawab hari ni terjawab 10 soalan, ada lagi 30 soalan belum terjawab. Esok terjawab lagi 10, tambah lagi. Sampailah peringkat dia habis sikit, maka benda-benda asas tu dah terjawab semua, barulah kita nampak kerangka Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, pendek sangat hadis ni, no? Dua kataan je. Tak ada mudarat dan tak boleh buat kemudaratan. La darara wa la dirar. Hadis ni hadis hasan. Hasan masih lagi hadis yang boleh dijadikan hujah. Saya ulang banyak kali, tak apa benda tu lama-lama tuan-tuan dengar, no? Antara hadis yang boleh dibuatkan hujah adalah hadis hasan dan juga hadis sahih. Boleh dijadikan hujah untuk membentuk hukum. Untuk membentuk hukum. Hadis dhaif tak boleh. Hadis dhaif tak boleh. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah hadis ni. Kemudian Imam Daraqutni. Ibnu Majah tu nama imam dalam bidang hadis. Kemudian Ad-Daraqutni. Daraqutni pun nama imam. Tak pernah dengar lagi, no? Orang buh nama anak Ibnu Majah. Sedap tu Imam Ibnu Majah. Kan? Nama anak Ibnu Majah ataupun nama anak Daraqutni. Okey. Dan orang lain. Orang lain ni siapa tuan? Imam-imam lain. Jadi tuan-tuan nak kata orang lain ni orang Kuala Batas ke orang Sungai Tani? Orang lain ni maksudnya imam-imam lain. Selain keduanya, selain daripada Imam Ibnu Majah dan Imam Daraqutni dengan musnad, iaitu hadis yang berhubung sanadnya dan tiada dibuang seorang jua pun daripadanya. Siapa yang Imam Nawawi buh ayat ni? Tuan-tuan, ni ayat ni, hak bawah ni semua ayat Al-Imam Nawawi. Tuan-tuan ingat nah? Hak bawah tu semua ayat Imam Nawawi. Daripada hadisun hasanun, daripada hadis hasan, tengah-tengah teks Arab tu sampai bawah, semua tu perkataan Imam Nawawi. Kalau orang tanya kat tuan-tuan, teks Arab tadi daripada baris al-haditsus sani wa thalathun, semua kat tengok buku, hadis sani wa thalathun, baris pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Hak mana satu? Hadis Nabi.
Hadis Nabi la darara wa la dirar. Hak tu je. Hak lain tu semua dia panggil perbahasan sanad, nama rawi dan sebagainya. Nah, kalam Imam Nawawi mula daripada hadisun hasan. Imam Nawawi hurai hadis ni, kedudukan hadis ni, dia kata hasan. Boleh jadikan hujah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Daraqutni dan imam-imam lain secara sanad bersambung. Pasal apa Imam Nawawi kata hadis ni sanad dia bersambung? Maksud sanad bersambung ialah macam ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah kita tanya, dia dengar daripada siapa? Tok guru dia. Tok guru dia ambil daripada tok guru sampai ke sahabat. Dia hadis kok mana pun mesti sampai ke sahabat. Okey, sampai kat sahabat, sahabat dengar daripada Rasulullah. Apabila Imam Ibnu Majah menyebut semua nama riwayat perawi-perawi hadis ni, maka hadis tu dipanggil musnad. Sanad dia bersambung, tak jatuh seorang pun. Sanad dia semua disebutkan. Tahu Imam Ibnu Majah ambil daripada tok guru dia, daripada tok guru dia, daripada tok guru dia, daripada sahabat, daripada Rasulullah. Bila semua nama-nama perawi ni boleh disebutkan, maka hadis tu dipanggil musnad. Musnad. Sahih ke tak tentu lagi. Sahih ke tak tentu lagi. Cuma perbahasan dari segi sebut nama. Dah selesai. Kemudian, ni dia nak beritahu. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta' dengan mursal. Apa maksud mursal? Iaitu hadis yang gugur dari sanadnya seorang sahabat. Imam Malik dia imam hadis. Dia karang sebuah kitab hadis nama dia Al-Muwatta'. Sampai hari ini ada kitab tu, alhamdulillah. Salah satu hadis yang ada dalam kitab Muwatta' adalah hadis ni. Imam Malik dia riwayat hadis ni daripada tok guru dia. Tok guru dia ambil daripada tok guru. Tok guru tu ambil daripada sahabat, sahabat ambil daripada Rasulullah. Apabila ulama-ulama lain buka kitab hadis Imam Malik, mereka tengok hadis ni, mereka pun baca sanad dia. Tak baca hadis lagi, baca sanad. Sanad adalah senarai nama perawi-perawi hadis, susur galur perawi-perawi hadis. Ulama lain buka kitab Imam Malik, baca Imam Malik riwayat hadis ni daripada tok guru dia. Tok guru dia ambil pada tok guru. Tok guru hak atas tu tak sebut nama sahabat, terus ke Nabi. Apabila sesuatu sanad itu digugurkan nama sahabat, maka hadis itu kedudukan dia mursal. Itulah hadis mursal. Boleh tuan-tuan? No? Maka yang tu nama dia hadis mursal. Hadis mursal, jumhur ulama kata dia adalah hadis dhaif. Termasuk yang kata hadis mursal ni hadis dhaif adalah Imam Nawawi. Ulama bidang hadis yang paling kuat mengatakan hadis mursal, hadis dhaif adalah Imam Nawawi. Ni pasal apa dia buat mai? Siapa ada jawapan? Boleh balik awal. Jawab betul balik terus. Maksudnya alim lah. Pasal apa Imam Nawawi, dia ulama yang paling lantang kata hadis mursal adalah dhaif, dia buat mai hadis mursal. Jawapan dia adalah hadis mursal boleh dijadikan hujah sekiranya hadis itu dikuatkan dengan sanad yang lain. Ada sanad lain yang sahih ataupun hasan yang bercakap tentang kandungan hadis yang sama. Faham tak tuan-tuan? Imam Malik riwayatkan hadis la darara wa la dirar dengan sanad yang mursal. Tapi imam-imam lain, Imam Ibnu Majah, Imam Daraqutni meriwayatkan hadis yang sama tapi dengan sanad yang kuat. Maka sanad-sanad yang lain yang kuat ni telah menguatkan riwayat mursal Imam Malik. Sengak sunyi terus. Dah cukup lah tuan-tuan. Apa kali pertama kan, lama-lama dia ni lah. Okey dah cukup, yang tu je, setakat tu je mukaddimah dia.
Lama-lama tuan insya-Allah kita faham. Dah habis. Kita masuk seterusnya. Hadis ni diriwayatkan bawah tu daripada Abi Sa'id, iaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Abu Sa'id adalah salah seorang sahabat yang banyak menghafaz, lagi banyak pula ilmunya. Dan ia adalah dari kalangan orang Ansar yang terkenal, pintar, lagi bijaksana. Hadis yang diriwayatnya kira-kira berjumlah 1000 lebih, 1170. 1000 lebih tu 1170. Itu pendapat yang paling banyak ulama sebut. Banyak ulama sebut pendapat tu 1170. Tuan-tuan, yang ni sahabat kanan Nabi. Dia orang Ansar, maksudnya bukan daripada Mekah. Walaupun orang Ansar lambat jumpa Rasulullah, orang Ansar lambat jumpa Nabi, tetapi banyak di kalangan Ansar yang mempelopori, menghafal dan mengambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab sahabat bila depa lewat masuk Islam, sahabat-sahabat Muhajirin masuk Islam awal di Mekah. Apabila Nabi pergi Madinah, baru sahabat-sahabat Ansar masuk Islam. Perangai para sahabat ni bila depa masuk Islam lambat, maka depa pulun, depa cover, depa kampui apa-apa yang terlepas dalam kehidupan mereka. Yang ni sifat para sahabat. Ikrimah anak Abu Jahal, dia orang Mekah, tapi dia masuk Islam lambat. Nabi umur 61 baru dia masuk Islam, lebih kurang. Lewat dah tuan-tuan, akhir sangat dah. Tetapi apabila dia masuk Islam, dia antara orang yang sangat mencintai masjid dan juga Al-Quran. Siang malam orang nampak Ikrimah di masjid. Sama ada dia abid beribadat dalam masjid ataupun bila dia masuk dalam medan pertempuran, Ikrimah adalah satu orang manusia yang tidak lagi melihat nyawanya. Orang tegur dia, wahai Ikrimah, kamu panglima yang handal, mahir dalam perang, janganlah sampai kamu terbunuh. Kata Ikrimah, diam wahai Khalid, hampa semua masuk Islam awal, aku lambat, maka aku nak tebus kerugian aku tidak berjuang daripada awal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni perangai sahabat. Bila depa masuk, depa pulun. Sebab tu sahabat-sahabat Ansar, tuan-tuan tengok, senarai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi, nombor 1 kedudukan pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam di Madinah, lewat di Madinah, duduk dengan Nabi kurang daripada 5 tahun ataupun 5-6 tahun, hudud tu lah antara tu. Abu Hurairah, dia sahabat nombor 1 paling banyak riwayatkan hadis. Nombor 2 Abdullah bin Umar, yang tu Muhajirin. Nombor 3 Anas bin Malik, masih lagi orang Madinah. Kemudian nombor 5 Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah juga orang Ansar, orang Madinah, nampak tuan-tuan, dipelopori oleh sahabat-sahabat Ansar. Dan Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabat ke-7 yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, dan dia juga orang Madinah, nombor 7. Turutan ni ada sikit khilaf, depan belakang. Ada sikit khilaf lah, ada yang tak dini depan, ni belakang. Tapi yang tak ada khilaf, nombor 1 Abu Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Sayyidatuna Aisyah. Nombor 5 Jabir. Nombor 6 Ibnu Abbas. Nombor 7 Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Yang kedua, kalau tuan-tuan tengok sahabat-sahabat riwayat hadis banyak ni, kita tengok mereka bersama dengan Rasulullah, kebersamaan dengan Nabi SAW. Tak pergi mana dah. Daripada umur 13 nak masuk perang dah, ayah dia maksudnya duk bawa pergi majlis Nabi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Abu Sa'id ini seorang yang sangat banyak dan sangat alim dalam ilmu-ilmu agama. Seperti mana yang kita sebut, bukan semua sahabat adalah ulama. Bukan semua sahabat, sebilangan sahaja sahabat yang ulama, dan bukan semua sahabat juga yang meriwayatkan hadis. Tak semua sahabat yang meriwayatkan hadis. Ada sahabat yang tidak meriwayatkan satu pun hadis. Kemudian nilaiannya, hadis ni adalah amat ringkas,
sedikit perkataannya, sedikit pula ertinya. Tetapi maksudnya sungguh bernilai dipandang dari jurusan ilmu perundangan hukum-hukum Islam, kerana daripadanya dikeluarkan kaedah, hukum dan pedoman. Hadis ni jadi paksi kepada perundangan Islam, prinsip perundangan Islam. Ni antara paksi hadis ni. Besar. Kita baca huraian dia. Ni kita ambil perbahasan mudah lah, perbahasan mudah. La darara wa la dirar. Islam tidak menerima satu perkara yang ada mudarat, wala dirar, dan perkara yang memudaratkan orang lain, pihak lain. Itu antara huraian dia. Dan ada banyak huraian ulama ni, huraian macam ni, macam ni. Kita akan tengok. Hadis tersebut ini menerangkan kemudaratan atau kesusahan yang dilarang. Rasulullah tidak menyebutkannya secara huraian. Nabi tak hurai. Cukuplah kiranya dikatakan bahawa tidak ada kemudaratan dan tidak boleh berbuat kemudaratan. Kenapa? Dengan cara yang lebih umum. Kerana jenis kemudaratan itu adalah banyak, serta dilakukan orang dengan bermacam gaya dan cara. Mudarat kat diri sendiri pun tak boleh buat, mudarat kat orang lain pun tak boleh buat. Hak ni prinsip Islam. Nampak tuan-tuan, prinsip dia. Tuan-tuan, kalau dalam dunia ni semua manusia dia tak buat benda hak mudarat diri dia dan dia tak buat benda hak mudarat orang lain, maka amanlah dunia ni, maka bertukarlah dunia ni jadi macam syurga. Kalau tak ada siapa pun buat mudarat untuk diri dia dan mudarat untuk orang lain. Hak tuan-tuan tengok hari ni, kes bunuh di Malaysia ni antara yang paling tinggi di dunia. Yang tu termasuk dirar, memudaratkan orang lain. Maka dia diharamkan dalam Islam. Kalau manusia tak memudaratkan orang lain, maka aman orang lain. Mencuri, samun, rompak, masuk rumah orang, selinap masuk rumah orang, juga termasuk yang dilarang oleh Islam. Antaranya melalui hadis ni, la darara wa la dirar, tak boleh mudaratkan orang lain. Duk pi rabut bank orang, masuk rumah orang, ambil barang, dah ambil barang, ikat, pukul pula orang tu. Dia jadi dosa berganda, dia jadi dirar, itu berganda-ganda. Sedangkan Nabi kata dah, la darara wa la dirar, tak boleh mudaratkan orang lain. Zaman hari ni orang memudaratkan orang lain, bukan saja mudaratkan diri dia, dia mudaratkan orang lain tanpa rasa berdosa. Bunuh B, tak berasa apa pun, dia bunuh B. Dia bakar sampah, pi ke rumah orang habis asap, dah lah malam. Dan dia tak berasa apa pun, dia buat mudarat kat orang lain. Duduk di tempat awam yang tertutup, isap merokok, tak berasa berdosa apa, orang lain pakat mudarat. Sebab apa? Sebab tidak mendengar larangan Nabi. Nabi kata dalam Islam, la darara, mudarat kat kamu pun tak boleh buat, wala dirar, mudarat kat orang lain pun tak boleh. Entah no? Bila orang Islam, kita insya-Allah yang terlalu baca hadis Nabi, kita nak buat apa pun kita ingat ada tak mudarat kat kita dan ada tak mudarat kat orang lain, maka kita akan elak benda tu. Sebab itulah orang Islam mesti selalu mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam dunia hari ni. Tak no? Antara yang haram masuk dalam darara wala dirar ni, mereka anjurkan balik Akademi Fantasia ni. Dihidupkan balik Akademi Fantasia 2014. Betapa mudaratnya rancangan tu kepada akidah, kepada iman orang lain. Tuan-tuan, saya tengok 3-4 kali. Dia duk tengok. Bukan tengok nganga, tuan-tuan. Kan? Duk tengok berita ke National Geographic ke apa semua tu, duk tengok, dia keluar kapsul AF. Saya kata, keluar balik. Maksudnya dia punya penaja tu mai balik. Penaja dia, penerbit dia, pengacara, hak duk berlakon dalam tu, artis, ni penuh ni hak kerjasama dalam tu.
Bila akademi Fantasia ni dia jadi orang, dia jadi histeria nak pi isi borang nak masuk tuan-tuan. Bila dia buat pemilihan negeri-negeri ni, buat pemilihan, saya tengok 2-3 kali pemilihan tu dibuat. Pakat pi ramailah berebut, beratok panjang macam nak masuk syurga. Berebut tu macam nak masuk syurga, tapi pi tu untuk pi menyanyi, untuk pi berjoget, untuk pi bergelek depan orang ramai. Haram kah? Memang haram lah. Yang lebih menyedihkan lagi, yang pi tu pula ada yang mak ayah bawa. Teriak-teriak mak ni kalau anak tak dapat. Kan, tolonglah bagi peluang kat anak saya. Mak pakai baju kurung elok, pakai baju kurung, pakai tudung elok. Kan, TV wawancara macam mana makcik? Makcik doakan anak makcik dapatlah, tolonglah bagi peluang kat dia. Tolong bagi peluang pi ke mana? Tolong bagi peluang masuk neraka kah? Dia mesti menari, bukan kena menyanyi saja, dia kena pandai menari. Maka apabila wanita menari di khalayak ramai, melenggang-lenggokkan tubuh badannya, berpakaian ketat, berapa juta mata nak tengok. Tuan-tuan, view dia juta tuan-tuan. Ini Fantasia ni. 10 minit nanti bila dia masuk jadi peserta Akademi Fantasia tu, 10 minit dia menyanyi depan orang ramai. Menari dengan bergolek apa semua, bercampur lelaki perempuan atas pentas duduk menyanyi. Berapa juta mata duduk tengok. Berapa juta mata yang duduk nak syahwat tengok. Berapa juta mata yang dilalaikan dengan benda tu. Maka 10 minit tu mengundang puluhan juta dosa haram. Tak perasan tuan-tuan, puluhan juta dosa haram. Setiap saat kita tengok tu, dia bergolek, dia duduk berjoget tu. Saat yang pertama adalah haram, 1 juta haram pada saat yang pertama. Saat kedua yang berlalu tu, 1 juta dosa haram yang kedua, yang ditanggung oleh penerbit tu, hak menyanyi tu, hak duk komen tu. 3 kali pi umrah dah, umur 50 lebih dah duk komen benda macam tu lagi. Maksudnya nak beritahu orang Islam hari ni dia tak boleh nak beza dah. Yang mana yang jelas haram, yang mana yang syubhah, yang mana yang halal, yang dibenarkan dalam Islam. Kita hak mengaji ni insya-Allah kita boleh. Kau ada ulut borang nak pergi hantar enggak? Ni hak tak main ni PAF bah. Ramai tak main hari ni. Pergi hantar. Dah AF keluar hak mentor pula dah. Mentor pun keluar baru juga. Tuan-tuan, jutaan dosa haram yang dihasilkan oleh seorang duduk depan tu. Jutaan dosa haram. Macam mana nak taubat tu? Macam mana nak taubat? Dia bergolek depan tu. La darara wa la dirar, Nabi kata. Jangan mudaratkan diri kamu dan orang lain. Kemudian kerana jenis kemudaratan itu adalah banyak serta cukuplah kiranya dikatakan bahawa tidak ada kemudaratan dan tidak boleh berbuat kemudaratan dengan cara yang lebih umum. Kerana jenis kemudaratan itu adalah banyak serta dilakukan orang dengan bermacam gaya dan cara. Maksud la darara, saya baca balik. Tidak ada kemudaratan dan wala dirar, tidak boleh berbuat kemudaratan adalah bermacam-macam. Yang paling mudah tuan-tuan nak hurai, la darara, tak ada mudarat kat kita sendiri. Kita tak buat satu benda yang mudarat kat kita sendiri. Orang lain tak ada mudarat apa, kat kita sendiri. Contoh isap rokok seorang-seorang. Isap rokok seorang-seorang lah, orang lain tak ada di keliling, maka yang tu mudarat diri kita. Maka benda yang walaupun mudarat diri kita tak kacau orang, maka benda tu juga tidak dibenarkan oleh Islam. Kadang-kadang dia makruh dan kadang-kadang dia haram. Itu la darara. La darara, apa beza la darara wa la dirar? Tengok huruf nak dekat sama. Dad, ra. Tuan-tuan tengok huruf dia. Semua tengok. La darara, darara 3 huruf, dirar 4 huruf. Dalam bahasa Arab dia tak sama. Lazim dengan mutaaddi. Dirar tu dia ta'adda. La darara
siapa-siapa pun jangan buat mudarat hak diri dia saja, hak orang lain tak kena pun tak dibenarkan. Dirar, lebih-lebih lagi dilarang mudarat yang membabitkan orang lain. Nah, mudarat yang membabitkan orang lain. Hari merdeka hari tu, tuan-tuan tengok budak-budak pakat bawa motor. Saya 31 Ogos tu saya pergi ke Sik kan. Jalan ke sana. Hak jalur highway yang menuju ke Sungai Petani ni, ramailah anak-anak bangsa Melayu kita yang tercinta ni. Ada orang India naik, orang Cina naik motor buang masa tu tak ada. Kan? Anak Melayu kita ramai, berkembar, berkumpulan-kumpulan. Hak 20 orang, hak 30 orang, 40 orang. Hak naik motor sila kaki sebelah. Hak naik motor dia terbang. Superman minta tolong buat aksi kot. Dia pun buat aksi juga. Noh, hak naik motor dalam duk jalan tu dia pergi potong kereta tu. Pergi ke depan, dia potong kereta tu ke depan pula. Di mana? Semua kumpul di Pantai Merdeka. Buat apa? Tak buat apa, saja nganga. Sungguh tak buat apa, tuan-tuan pergi tengok, saja nganga. Tapi dia bawa dengan segelintir kecil tu, bawa dengan keadaan yang bahaya. Saja-saja buat bahaya, tuan. Saja-saja buat bahaya. Tidur atas motor, tidur, tuan. Ketika tidur kok ni lah, tidur kok tu nak bawa siapa dia nak bawa. Tidur melentang tu dia ambil. Satgi berdiri, satgi dia buat scorpion. Tuan-tuan tak tahu ni bahasa kami orang muda-muda. Kan? Buat scorpion ni dia angkat kaki sebelah, dia berdiri tu angkat kaki sebelah, angkat tayar. Macam mana? Kan? Mati 2 orang, tak ramailah 2 orang. 2 orang cedera parah. Macam tu dah lah nyawa anak-anak kita. Meninggal atas jambatan tu, jambatan di kota tu, no? Lumbalah. La darara wa la dirar. Kemudian ada yang berpendapat bahawa maksudnya ialah, ni tengok ni pendapat para ulama, jangan melakukan kemudaratan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Nampak? Ada ulama kata hak ni masuk pertama, jangan melakukannya kepada orang lain dan jangan pula membalasnya, tetapi serahkan kepada perkara itu kepada pihak yang berkenaan. Jangan membalas kejahatan juga termasuk di sini. Jangan membalas kejahatan ataupun kemudaratan. Tuan-tuan, bila hurai hadis ni, la darara wa la dirar, tak boleh buat mudarat kat diri sendiri, 1. Tak boleh buat mudarat kat orang lain, 2. Jangan balas mudarat dan kejahatan orang lain, 3. Lepas tu tak payah balas, biar ustaz. Tak, serahkan kepada yang berkenaan. Serahkan kepada yang berkenaan, pihak yang berkuasa. Nah, dalam Islam, orang bunuh anak kita pun balik tengok Allahu Akbar. Pencuri dia masuk dalam rumah, dia ikat, dia bunuh anak kita. Adakah boleh kita sendiri pi bunuh dia balik? Islam kata la darara wa la dirar. Tak boleh balas kejahatan orang lain, mudarat orang lain, diri kita sendiri pi buat sendiri. Kena serah pada pihak yang berkenaan. Tu pasal apa yang hari ni kumpulan rondaan apa semua tangkap katok sampai mati ni? Tuan-tuan, no? Jawapan dia ialah sebab bila pok-pok ni depa tangkap penjenayah, serah kat pihak berkuasa. Apa hukuman dia? Penjara 3 tahun. Mak ayah mana yang nak rasa berbaloi penjara 3 tahun? Dia bunuh anak saya. Hukuman penjara 4 tahun. No? Masuk rumah kami apa semua, rogol anak apa semua, penjara 2 tahun je. Dan denda RM3,000 atau kedua-duanya sekali. Nampak tuan? Sebab tu orang tak puas hati. Sebab apa? Sebab hukuman tidak setimpal, tidak memuaskan perasaan manusia lain. Sebab undang-undang manusia dia tidak meraihkan fitrah manusia. Maka dia kena kembali hukuman Allah. Bunuh balas. Kenapa dia dibunuh? Sebab dia membunuh. Baru yang pertama memuaskan hati ahli keluarga, yang kedua menyekat
pembunuhan lain daripada berlaku. Tuan-tuan, fungsi undang-undang yang Allah Ta'ala buat, dia banyak fungsi dia. Pasal apa fungsi dia menyeluruh? Sebab dia Allah. Sebab dia yang menciptakan alam ni, dia yang gubal undang-undang ni. Sebab tu manusia akan puas hati kalau ikut undang-undang Allah. Dan sampai bila pun manusia duk berasa tak puas hati bila ikut hak manusia buat. Yang manusia buat. Kemudian, jangan mengerjakan suatu yang berguna kepada diri sendiri tetapi mendatangkan kemudaratan atau kesusahan orang lain, pun termasuk dalam hadis ni juga. Kita buat satu benda mendatangkan kesenangan pada kita, tapi mendatangkan kesusahan pada orang lain. Apa dia? Masuk jalan one way, kan? Nak pusing jauh. Ni kalau masuk lorong ni sampai awal sikit, dia pun masuk kot tu. Kereta mai kot tu. Senang tak kita? Senang. Mudarat orang lain tak? Mudarat. Maka dilarang oleh Islam. Maka orang mengaji, dia jangan buat perangai macam tu. Belok tak bagi signal, potong line orang. Senang tak diri dia? Senang. Mudarat tak orang lain? Mudarat. La darara wa la dirar. Kita duduk di pejabat pos, duduk beratok-beratok, kawan mai. Tengok-tengok lah, ni kuliah duha juga. Tepuk dia kata la darara wa la dirar. Ni. Senanglah kat hang boleh balik awal, tapi mudarat kami, kau lambat balik. Masuk hadis ni dah? Masuk hadis ni. Kena praktik lah tuan-tuan. Kan? Bila lagi? Jumpa kenal lah. Tuan-tuan jumpa orang biasa, sebut la darar wa dirar, dia tumbuk-menyumbuk lah. Dia kata apa? Dia baca surah-surah kat aku. Kan? Surah pula. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan. Benda senang kita, susah orang lain, dilarang oleh Islam. Mana dalil? Baca hadis ni. Okey dah. Bagaimanapun juga, kemudaratan atau kesusahan tidaklah disukai oleh agama, sama ada bagi diri sendiri, lebih-lebih lagi bagi orang lain. Sama ada dengan cara yang halus maupun dengan cara yang kasar, kecuali kalau kemudaratan itu adalah suatu kebenaran yang diizinkan agama untuk dilakukannya sebagai hukuman, dan ini adalah dalam kesalahan yang tertentu, seperti dalam perkara mencuri, menyamun dan sebagainya. Orang curi, maka hukum dia potong tangan. Potong tangan tu mudarat, tetapi yang tu dibenarkan. Yang tu dibenarkan. Itu antara pembahasan dan penjelasan panjang lah dalam bab ni. Kita akan sambung nanti insya-Allah. Dia panjang itu. Banyak ya tuan. Yang tu sebahagian sebahagian je. Kita akan dengar lagi insya-Allah. Minggu depan kita akan hurai lagi. Apa lagi dia punya ruang lingkup pembahasan hadis ni. La darara wa la dirar. Kita berhenti baca maksurat dan kita akan sambung bacaan kitab fiqh lepas ni. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung fiqh.
Tengok muka surat 1204. Muka surat 1204. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Syarat sirah kontrak. Tuan-tuan, kita menggunakan kitab fiqh manhaji jilid ke-6, iaitu perbahasan muamalat. Perbahasan muamalat, kewangan dan muamalat lah, luas. Kita sampai pada tajuk sirah kontrak. Sirah kontrak ni ucapan yang kita sebut waktu jual beli. Ucapan yang kita sebut waktu jual beli, dia ada banyak syarat dia yang selama ni entahlah kita amalkan ataupun tidak dalam jual beli kita. Kita dah bahas sejak 2 minggu, 3 minggu yang lalu tentang sirah kontrak. Hari ni kita nak tengok lagi apa syarat antara ucapan jual dan beli ataupun antara ijab dan qabul tersebut. Dia ada syarat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sirah kontrak ini perlu memenuhi syarat-syarat berikut. InsyaAllah kita nak baca habiskan 3 tu je. Betul ke tuan-tuan? Kan dia paper pun sengapnya. Kat tangan kata salah. Oh silap, habis dah yang tu. Habis dah, kita masuk muka surat 1206 daripada tak sah tu. Sebut tuan-tuan kan, jangan baling piah dah lah. Kat tangan sebut kata muka surat lain tak. Kalau Arab daripada awal dia sebut Syekhna Muhon tu bukan sini kan, dia khabar tu. Okey, muka surat 1206. Silap, rukun ketiga, barang jualan dan harganya. Kita masuk rukun ketiga, jual beli, berkaitan dengan barang dan juga harga. Waktu kita jual beli, ada syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam yang berkaitan dengan barang dan juga harga dia. Syarat-syarat sah yang berkaitan dengan barang dan harga dia. Penting tuan-tuan, nak pastikan jual beli kita berkat. Inilah yang dinamakan sebagai subjek kontrak. Subjek kontrak. Barang tu. Dalam kontrak jual beli, subjek kontrak merujuk kepada barangan yang dijual dan barangan yang dijadikan sebagai bayaran. Kedua-dua perkara ini perlu memenuhi beberapa syarat. Okey, tengok barang yang dijual dan harganya. Pembahasan kita hari ini, kita akan baca sampai insya-Allah 3 lah, insya-Allah sampai nombor 3. Sampai nombor 3. Okey, nombor 1. Barangan jualan hendaklah wujud ketika kontrak jual beli dimeterai. Barang kena ada. Barang kena ada. Okey, apa huraian dia? Barang tu kena ada. Contoh paling mudah sekali, kita pergi kedai nak beli beras. Nak beli 10 kilo tu, nak beli 5 kampit. Mana dia? Ni tokek kedai tunjuk, ni dia ada. Okey, boleh. Sebab apa? Barang ada, barang nampak. Adakah barang tak nampak? Benda apa barang tak nampak? Kita tengok huraian dia. Hari ni pun banyak barang yang tak nampak. Kenapa boleh juga? Kita tengok. Barangan yang tidak wujud tidak boleh dijual. Ini asas. Asas dalam jual beli, kalau tak ada memang tak boleh jual. Apa maksud dia? Contohnya, penjual yang mahu menjual buah-buahan yang bakal berbuah di pokok tertentu, ataupun anak kambing yang bakal dikandung oleh ibunya. Kita ada dusun durian. Kawan kita dia mai kita nak, dia tempah dah, dia kata hak ni pokok hak paling sedap yang mana, kita pun tunjuk hak ni paling sedap sekali. Pokok durian pun dia ada, tak sama. Hak ni paling sedap sekali. Buah dia tiap-tiap tahun.
Dia pun bawa kita pergi tunjuk pokok. Tak berbuah lah, tak sampai musim. Dia pun kata kat kita, buah ni esok dia keluar banyak mana pun aku jual kat hang. Hang bayar siap-siap lah pun nak guna duit. Kawan ni pun bayar siap-siap 300. Keluar banyak mana pun esok ambil. Sah kau jual macam tu? Soal beli macam tu tidak sah. Tak sah dalam Islam. Batal. Contohnya penjual yang mahu menjual buah-buahan yang bakal berbuah di pokok tertentu. Itu satu contoh. Lagi contoh lain. Ataupun anak kambing yang bakal dikandung oleh ibunya. Anak kambing yang bakal dikandung. Kita pun tak jantan betina dalam tu, kita tahu anak ni esok aku jual kat hang. So dia beranak esok aku jual kat hang. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Maka yang tu tak sah. Jual beli yang tak sah dalam Islam. Terbatal lah. Akad tu terbatal. Lagi, termasuk dalam syarat ini barangan yang dikategorikan sebagai masih belum wujud. Contohnya, penjual yang mahu menjual anak kambing yang sedang dikandung oleh ibunya atau susu yang masih berada pada kantung susu. Susu tu ada dalam kantung susu, tapi tak perah keluar lagi. Boleh jual ke? Tak boleh. Kena perah keluar baru boleh jual. Dalam perut ibu tu ada anak kambing tu ada. Tak boleh jual lagi. Dia beranak baru boleh jual. Okey. Itu termasuk juga. Dalil hukum ini ialah tindakan Nabi SAW yang pernah melarang penjual menjual barangan yang tidak dimiliki. Maksudnya yang tak nampak, tak jelas. Kenapa tak boleh? Sebab benda tu tak jelas. Takut berlaku penipuan, ada penganiayaan sama ada kepada penjual ataupun pembeli. Dalam contoh ni takut ada gharar, ada penipuan, ada penindasan kepada pembeli. Maka Islam melarang jual beli yang ada unsur penipuan dan penindasan. Ini agama Islam. Agama Islam. Dia tak benarkan benda tu pasal apa? Sebab nak jaga masa depan ataupun maslahah orang Islam tu sendiri. Maka dia tak benarkan. Para penulis kitab sunnah meriwayatkan Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, "Qult ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul fayas'aluni 'anil bay', laysa 'indi ma abi'uhu min, thumma abta'uhu min as-suq, faqala la tabi' ma laysa 'indak." Saya telah berkata, "Ya Rasulullah," saya Hakim bin Hizam, sahabat Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku sambil bertanya aku tentang jual beli suatu barang, sedangkan aku tidak mempunyai barang yang hendak aku jual kepadanya. Kemudian aku membeli barang tersebut di pasar. Baginda bersabda, jangan engkau jual barang yang tiada di sisimu." Tak ada lagi kat dia, tak ada lagi. Nak banyak mana ni? Nak banyak mana? Aku nak banyak ni. Dah dia pun tak ada lagi kat dia apa semua. Dia pun tak boleh bagi jaminan. Orang pun tak tengok lagi barang tu. Maka tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Selain itu, jual beli dengan cara ini termasuk dalam kategori jual beli berisiko. Nampak tuan-tuan? Al-gharar. Gharar, nampak? Kerana barangan tersebut mungkin wujud dan mungkin juga tidak. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli berisiko. Sebab apa? Sebab dia boleh mendatangkan kemudaratan kepada salah satu pihak. Ringkas jadi huraian. Dah selesai. Kita tengok nombor 2. Nombor 1 tak sah, barang tu kena ada. Kalau barang tu tak ada, contohnya kita memang duk jual roti. Kita ambil di kelang tu tiap hari duk pergi ambil. Orang mai kat kita ni esok buat mai 500 roti kat aku. Mana barang tu? Dia orang tu mai kat rumah. Orang tu mai kat rumah. Maka kita mengatakan, esok aku mai bagi duit siap, esok aku bagi barang. Yang tu boleh dah, yang tu dibenarkan. Sebab roti tu memang orang tahu dah roti tu bentuk macam mana. Kawan tu pun duduk biasa beli apa semua dah. Maka yang tu dibenarkan. Yang tu tak ada masalah. Dan ada lagi lah belasan contoh lain. Banyak lagi contoh lain. Nombor 2. Barangan yang dijual mestilah dalam bentuk harta yang bernilai menurut syarak. Apa dia tuan-tuan nak ni? Tuan-tuan, bila kita meniaga barang hak kita nak jual itu, mestilah dia ni adalah harta yang bernilai. Syarak kata dia harta yang bernilai.
Adakah harta yang tak bernilai? Ada benda syarak tak kata dia tu harta yang bernilai. Contohnya apa? Contohnya darah. Darah adalah najis, dan setiap najis tidak boleh dijual beli. Yang ni kaedah tuan-tuan. Ataupun bangkai. Bangkai adalah najis dalam Islam, dalam fiqh bangkai adalah najis. Maka najis tidak boleh dijual beli, tidak sah dijual beli. Contohnya anjing. Anjing tidak boleh dijual beli kerana dia bukan harta yang bernilai dalam Islam. Dia najis, maka dia bukan harta yang bernilai. Begitu. Syarat ini ditetapkan bagi barangan jualan dan bayaran yang ditetapkan. Berdasarkan syarat ini, segala barangan yang dikategorikan sebagai najis dan haram oleh syarak tidak sah diperniagakan. Dengan itu barangan seperti arak tak sah jual beli, bangkai tak sah jual beli, darah tak sah jual beli, najis tak sah jual beli, dan anjing adalah tidak sah untuk dijadikan sebagai barangan jualan dan bayaran. Tapi dia ada pengecualian dia. Contohnya bangkai. Apakah bangkai yang dikecualikan dalam jual beli? Maksudnya sah. Bangkai ikan, bangkai udang, bangkai sotong, bangkai ketam. Kita duk beli di market semua bangkai. Tetapi dia bangkai yang dimaafkan dalam Islam, maka boleh jual beli. Najis, antara yang najis, kita beli baja. Kan? Baja kan taib. Maka dia adalah najis. Adakah dia tidak dibenarkan? Yang tu dibenarkan oleh para ulama. Dan satu kumpulan lagi ulama kata dia bukan dengan jual beli, dia sah dengan raf'ul yad, perkataan mengangkat tangan. Dalam kitab fiqh, bahan-bahan najis yang dijual beli seperti darah dan juga baja yang dibuat daripada najis, dia menjadi halal ataupun sah pemindahan milik bukan dengan cara jual beli. Kumpulan ulama kedua kata dengan cara raf'ul yad. Raf'ul yad ni kita istilah lah, dia macam jual beli juga. Raf'ul yad ni maksud dia mengangkat tangan. Maksudnya kita membebaskan hak kita. Contoh, kita ada baja buat pada najis, baja. Yang ni hak kita. Baja tu ada di rumah kita. Najis-najis tu kita ambil buah dalam plastik elok-elok. Proses apa semua, proses dia tetap najis. Kita pun nak jual. Untuk menggantikan ucapan saya jual, pembeli kata saya beli, yang tu tak sah dalam mazhab Syafi'iyah. Maka digantikan dengan ucapan saya mengangkat hak saya daripada najis ni kepada kamu dengan nilai sekian. Kawan tu pun kata saya ambil. Hak tu raf'ul yad. Hakikat dia macam jual beli juga. Cuma nama dia diubah nama. Ulama sebutlah, ulama punya ijtihad, raf'ul yad. Kemudian dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinziri wal asnam, faqila ya Rasulullah ara'aita shuhumal maitah fa innaha yutla biha as-sufun wa yudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas, faqala la huwa haram. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalik qatala Allahu al-yahud inna Allah lamma harrama shuhumaha jammaluha thumma ba'uhu fa akalu thamanah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, najis, bangkai najis, babi dan berhala. Jual beli berhala. Tambah pula berhala tu untuk orang sembah. Yang tu haram dan tak sah jual beli itu. Lalu ada yang berkata, walaupun kita nak jual kat orang bukan Islam, kita buat patung berhala, kita buat besar-besar ni, kita tahu orang duk ambil ni, kuil-kuil duk ambil, tokong-tokong dengan kuil ambil, maka haram dan tak sah jual beli itu. Yang tu bukan bawah perbahasan najis lah, lain pula. Yang tu termasuk barang yang bukan harta yang bernilai menurut syarak. Lalu ada yang berkata, ya Rasulullah, apa kata tuan tentang lemak bangkai? Apa pendapat kamu tentang lemak bangkai?
Sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat kapal, disapukan pada kulit, dan orang ramai menyalakan lampu dengannya. Nabi menjawab, tidak, dia haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memerangi, membinasakan kaum Yahudi. Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan lemak haiwan, mereka pun mencairkannya, kemudian menjualnya dan memakan hasil jualannya. Orang Yahudi, lagi Allah haram, lagi dia buat. Lemak haiwan yang diharamkan kepada kaum Yahudi ialah lemak lembu dan kambing, seperti yang dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 146. Itu dalil dia. Kemudian hadis yang kedua, dalil yang kedua daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sallallahu alaihi wasallam, naha an thamanil kalbi, sesungguhnya Rasulullah telah melarang daripada mengambil hasil jualan anjing. Hasil jual anjing. Semua barangan lain yang najis dan haram bolehlah dikiaskan dengan apa yang dinyatakan dalam hadis-hadis di atas. Ini kaedah tuan-tuan. Garis yang tu, kaedah. Semua barangan dalam Islam ni yang najis dan haram adalah tidak sah jual beli yang berkaitan dengannya. Okey dah. Maksudnya hasilnya pun haram lah. Termasuk dalam kategori ini ialah barangan yang terkena najis dan tidak boleh dibersihkan lagi, seperti cuka. Cuka yang terkena najis tak boleh jual beli. Susu yang terkena najis tak boleh jual beli. Minyak yang terkena najis tak boleh jual beli. Mentega cayang, pasal apa dia sebut cayang? Sebab kalau mentega tu keras, kena najis, kita buang bahagian tu, hak lain dia tak ni. Buang hak najis tu kan, apa pun buang hak bahagian keras yang ada najis tu, maka hak lain bersih, maka boleh jual lah mentega tu. Sebab tu dia sebut mentega cair. Dia nak sebut kat sini semua benda-benda suci seperti cuka, susu, minyak, bila bercampur dengan air kencing kucing contohnya, mana nak boleh pisahkan dah? Maka seluruh susu itu dikira najis dan tak boleh lagi jual. Tak sah jual beli barang tu. Manakala barangan yang boleh dibersihkan selepas terkena najis boleh dijual. Telur ayam kan, telur ayam terkena najis, boleh jual tak? Boleh, kita jual telur tu kan, kemudian dibersihkan, dia boleh dibersihkan, maka boleh dijual beli, sah. Saya beli telur, aku jual kan. Manakala barangan yang boleh dibersihkan selepas terkena najis boleh dijual atau boleh dijadikan sebagai bayaran kerana barangan ini dianggap sama seperti barangan yang suci. Yang terakhir untuk hari ini, yang terakhir, nombor 3, syarat barang dan juga harga. Masih lagi syarat barang tadi. Barangan jualan mestilah barangan yang bermanfaat. Nombor 2 tak sah, mestilah bersih. Tadi kita ni bersih dan halal barang tadi. Nombor 2, cara mudah macam itulah. Barang yang bukan najis ataupun barang yang bernilai mengikut pandangan syarak, itu nombor 2. Nombor 3, barangan yang bermanfaat menurut syarak dan uruf. Uruf ni pandangan orang ramai setempat. Orang setempat tu kata benda tu bermanfaat, maka memang dia dijual. Dijual lah. Maka dia memang dijual. Selut kalau di negara Malaysia, selut untuk apa tuan? Selut hitam tu. Tapi kalau di setengah negara Eropah, selut itu digunakan untuk bina rumah. Memang selut, mereka ambil selut, dikepal bagi keras. Betul-betul guna selut tu untuk buat bata dan jadikan semen. Selut mereka, Allah cipta selut dia macam tu. Kita boleh tengok Discovery Channel, boleh buat masjid buat daripada selut, mereka pergi angkut selut tu pula, mereka pergi tengok. Orang-orang tua-tua mereka akan pergi tunjuk selut mana boleh, selut mana tak boleh. Mereka akan pergi lepas hujan tu, mereka akan tunjuk, ni saja. Orang kampung semua pakat pergi ambil selut tu, maka selut tu dijual kan, maka boleh, maka benda tu ada manfaat di sana. Di Malaysia selut kita tak ada, maka tak sah jual beli di tempat kita tuan-tuan. Itu maksud uruf. Ingat tuan-tuan, yang tu maksud uruf. Uruf ni pandangan orang ramai. Okey,
barangan tu bermanfaat menurut syarak dan uruf, dua sudut. Maksudnya pada adatnya, adat dengan uruf lebih kurang, adat dengan uruf lebih kurang, pandangan orang ramai, pendapat orang ramai tu. Manfaat barangan tersebut menjadi tujuan jual beli dan dibenarkan oleh syarak. Dengan ini tidak sah menjual serangga berbisa atau haiwan yang tidak boleh dimanfaatkan atau manfaatnya tidak menjadi tujuan jual beli diadakan. 3 tu tuan-tuan. Garis tuan-tuan. 1. Tak sah menjual serangga berbisa. 1. Serangga ke haiwan ke tak sah. Atau haiwan yang tidak boleh dimanfaatkan. 2. Atau manfaatnya tidak menjadi tujuan jual beli diadakan. 3. Sekali dia bagi contoh. Panjang juga ni pasal ni. Matang. Tapi dia ada pengecualian dia juga, kita tengok. Demikian juga dengan peralatan yang melalaikan, yang manfaatnya tidak dibenarkan oleh syarak. Sebabnya membayar sesuatu untuk mendapat sesuatu yang tidak bermanfaat adalah perbuatan yang membazir. Sebab tu Islam tak bagi. Kita nak guna duit kita, nak bayar satu-satu benda yang tak ada manfaat, dilarang oleh Islam. Jual beli itu tidak sah. Itu sebab dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang pembaziran. Okey, kemudian dia buat contoh. Last dah ni tuan. Namun demikian, menjual harimau untuk tujuan memburu. Saya pun tak tahu Syekh ni kan, Dr. Mustafa Buron ni, dia nak main Malaysia ni tuan. Doktor ni, guru kami lah ni, guru kami. Alim, sangat alim. Dia ni, sangat alim. Dia nak main Malaysia ni, saya tak tahu Pening dengan Kedah tak ambil kot. Lalunya belah sana lah ambil. Dia buat contoh, boleh jadi di Syria, di kampung-kampung ke di sana ke saya tak tahu. Harimau lepas jual beli untuk tujuan memburu. Kan? Tujuan memburu ke tujuan diburu. Beli-beli harimau tu duk buru lah wallahu alam. Syekh ni buat contoh hakikat ke contoh dia buat contoh saja ke wallahu alam Kita jual beli harimau boleh ke? Jawapan dia, kalau kita jual beli harimau tadi untuk tujuan memburu, maka dibenarkan. Kita nak guna harimau tu untuk harimau tu memburu untuk kita. Kan? Ataupun beli anjing buruan. Ataupun anjing yang kita gunakan tu untuk mengembala binatang ternakan kita, dibenarkan. Ataupun anjing yang kita beli itu untuk kawal ladang kita yang luas, dibenarkan. Maksudnya apa-apa binatang berbisa ataupun binatang buas yang kita jual beli yang jelas manfaatnya untuk kehidupan manusia, maka dibenarkan. Dah, itu kaedah tuan. Yang tu kaedah. Okey, kemudian gajah untuk tujuan peperangan. Mana tahu satu hari nanti kerajaan Malaysia beli gajah 1000 ekor. Kereta kebas semua tak boleh start. Kan? Hak selam tak boleh selam, hak start tak boleh start, kapal terbang nuri ke apa kerja duk terempas ya, beli gajah lah. Kan? Boleh ke? Untuk perang boleh. Apa saja binatang yang bisa, yang bahaya, tujuan untuk kegunaan manfaat manusia, maka dibenarkan. Lebah untuk tujuan mendapatkan madu, maksudnya boleh jual beli lebah untuk tujuan mendapatkan madu. Dah. Ia dibenarkan atas alasan semua binatang ini ada manfaatnya menurut adat. Adat apa dia? Maksudnya menurut masyarakat setempat. Memang masyarakat setempat menggunakan anjing untuk kawal. Okey, dibenarkan. Ia dibenarkan atas alasan semua binatang ini ada manfaatnya menurut adat dan dibenarkan oleh syarak. Di samping itu, tidak wujud sebarang larangan khusus kepada binatang-binatang ini seperti mana larangan yang ada pada anjing. Beli anjing nak belah, saja-saja nak belah, haram. Jadi binatang pemeliharaan tak boleh. Beli anjing tu untuk jadi anjing buruan kita, kalbus said, boleh, dibenarkan.
dalam benda ni kita beli binatang tuan-tuan, kita pergi kedai, beli burung, beli ikan, beli kucing, bolehkah? Kan? Kalau binatang-binatang yang tak boleh makan, tuan-tuan jangan pening lah. Binatang-binatang yang tak boleh makan, kita beli untuk makan, maka hukum dia haram. Contohnya apa Ustaz? Contohnya beli biawak, duk teringin nak buat gulai lama dah. Dia ambil kecil lah, bukan biawak besar, dia ambil kira kecil dah lah. Apa hukum dia beli biawak untuk dia buat gulai? Hukum dia haram. Nah, dia jual kucing, dia pergi tangkap kucing 5 ekor, kucing tengah jalan tu dia jual kat orang Myanmar. Dia tahu dah puak Myanmar ni jenis goreng kucing masak kicap. Tuan-tuan, tak mana ada Myanmar, habislah kucing dengan anjing kawasan tu. Mereka makan, no? Mereka makan kucing anjing Myanmar. Maka dia tak boleh jual untuk mereka tu makan, haram. Walaupun bukan dia makan, dan dia tahu dah kalau jual puak ni makan, haram. Kemudian kalau binatang tu yang ada manfaat, binatang yang tak boleh makan tapi dia ada manfaat. Tak sah saya sebut binatang yang tak boleh makan, yang kita beli untuk kita makan, yang tu haram. Binatang yang tak boleh makan tapi dia ada manfaat, tak boleh makan tapi dia ada manfaat, ada 3 hukum. Ada 2 hukum, makruh dengan harus. Macam ni, binatang yang tak boleh dimakan, yang ada manfaat, contohnya kucing lah, tak boleh makan tapi dia ada manfaat. Apa dia? Saja bela untuk main-main dengan dia sebagai haiwan pemeliharaan, maka boleh beli, hukum dia harus. Kalau binatang tu tak boleh dimakan dan kurang manfaatnya, dah lah tak boleh makan, manfaat pun tak berapa ada. Benda apa? Dia suka bela kora. Dia kata kora comel. Orang lain tengok, semua kata lah kora nampak. Dia kata elok. Kurang manfaatnya, maka ketika tu hukum dia makruh. Hukum dia makruh, no? Yang itulah cara ringkas tuan-tuan. Dah. Jika barangan yang dijual atau yang ingin dijadikan sebagai bayaran masih tidak boleh dimanfaatkan ketika proses jual beli, tetapi boleh dimanfaatkan pada masa hadapan, contohnya anak kuda yang masih kecil, boleh jual tak? Anak kuda kecil lagi, ia boleh dijual ataupun dijadikan sebagai bayaran. Walhamdulillahirabbil alamin. Tak sekadar tu dulu insya-Allah untuk pagi ni. Dia akan sambung nanti nombor 4. Barangan tersebut hendaklah boleh diserahkan daripada segi fizikal dan syarak. Apa huraian dia? Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.